Bismillah, Assalamualaikum dan hai adik-adik. Saya Cikgu Munira. Hari ini saya akan menerangkan tentang keselamatan kanak-kanak di tempat awam. Kebiasaannya kita sering memerhatikan ibu bapa membiarkan anak-anak bersendirian. Sudah pasti perkara ini tidak boleh dilakukan. Hal ini demikian kerana ibu bapa haruslah sentiasa mengawasi anak-anak semasa di tempat awam dan tempat berbahaya. Contoh persekitaran sekeliling kita ialah rumah, sekolah dan tempat awam. Juga haruslah memerhati kanak-kanak walaupun mereka berada di dalam rumah untuk keselamatan mereka. Seterusnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan kanak-kanak. Yang pertama ialah keluarga, persekitaran, komuniti, media massa dan penguatkuasaan undang-undang. Rumah, susun atur perabot di dalam rumah hendaklah bersesuaian dengan kanak-kanak dan mempunyai ruang luas untuk pergerakan kanak-kanak. Di sekolah, pemilihan perabot sesuai dengan saiz kanak-kanak, bahan pengajaran tidak mengandungi kimia dan persekitaran luar dititik beratkan. Awam, taman permainan hendaklah diselenggarakan dalam masa yang ditetapkan. Terdapat beberapa peranan keluarga dalam menjaga keselamatan kanak-kanak. Antaranya ialah sentiasa berwaspada ketika membawa anak berjalan dan membawa harness semasa membawa kanak-kanak ke tempat awam. Peranan adik-beradik ialah menjaga adik ketika ibu bapa keluar dan memastikan bahan yang tajam dan ubat-ubatan berada di tempat yang selamat. Akhir sekali, media massa. Menyekatkan adegan-adegan yang negatif seperti pergaduhan dan keganasan serta menghadkan kanak-kanak kepada pengaksesan melalui internet seperti pornografi. Bahan pula kesan pengabaian kanak-kanak. Maksud pengabaian kanak-kanak ialah meninggalkan kanak-kanak dalam situasi yang berbahaya. Ibu bapa tidak menjalankan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan serta cuai, lalai, tidak atau kurang memberikan perhatian. Tahukah anda bahawasanya di Malaysia kes penderaan kanak-kanak semakin hari semakin meningkat, contohnya dari segi fizikal, seksual dan emosi mereka. Terdapat beberapa bentuk penderaan kanak-kanak. Pertama sekali ialah penderaan fizikal. Maksud penderaan fizikal ialah ibu bapa dan pengasuh melakukan secara berniat atau sengaja. Misalnya menendang, menumbuk, mencekik dan memukul.
Antara kesan yang akan didapati pada kanak-kanak ialah cala, kecederaan otak, pendarahan, patah tulang dan lebam. Seterusnya, penderaan seksual. Maksud penderaan seksual ialah pelibatan kanak-kanak dalam aktiviti seksual yang tidak difahami sepenuhnya apa yang sedang dilakukan. Tentang kes Nurul Jazlin yang terjadi pada 17 September 2007. Cara penderaan seksual ialah rogol, mendedahkan alat kelamin, pelacuran kanak-kanak dan pornografi. Memegang, mencium, menggosok bahagian peribadi kanak-kanak dan tingkah laku tidak normal ialah contoh penderaan seksual juga. Itu penderaan emosi. Penderaan emosi ialah trauma psikologi yang menyerang pemikiran dan lapisan perlindungan supaya minda terganggu untuk jangka masa pendek atau panjang mengikut tahap keadaan. Faktor penderaan kanak-kanak ialah kegagalan memenuhi keperluan kanak-kanak, penderaan lisan, penolakan dan ugutan berterusan dan tingkah laku negatif ibu bapa atau pengasuh. Kali pengabaian. Maksudnya ialah ibu bapa atau penjaga tidak memberikan penjagaan, pengawasan, kasih sayang dan sokongan yang diperlukan untuk kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan kanak-kanak. Contoh-contoh pengabaian ialah pengabaian fizikal dan pengawasan yang tidak mencukupi, pengabaian emosi, pengabaian perubatan dan pengabaian pendidikan. Tanda penderaan fizikal ialah kecederaan yang tidak dapat dijelaskan atau dengan alasan. Kedua, masalah perubatan dan pergigian yang tidak dirawat. Tanda penderaan seksual pula ialah mempunyai tingkah laku seksual yang tidak sesuai, hamil atau mengalami masalah jangkitan seksual dan mempunyai masalah pada alat sulit seperti kesakitan atau mempunyai masalah berjalan. Akhir sekali, tanda penderaan emosi. Tanda penderaan emosi ialah hilang keyakinan diri atau harga diri, alami kemurungan atau kegelisahan, sakit kepala atau sakit perut yang ketara, perkembangan emosi yang terganggu dan mengasingkan diri.